Ciao Hingan, Ibu-ibu, selamat siang, selamat sore. Kita berjumpa lagi, mari kita mulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian PPK bagian PPK nomor 22. PPK nomor 22. Wo Chen Fo Jiao Sheng Ling Tan Yu. Apakah aku mengkhawatirkan, mencemaskan Roh Kudus? 圣灵在我们心中的工作是重生我们、安慰我们、鼓励我们，同时也光照我们、责备我们。当我们的生活离开这个轨道的时候，他会光照我们，他会责备我们。当我们被他光照的时候呢，我们就失去平安。我们如果继续犯罪，圣灵就在我们里面担忧。所以我们求主帮助我们，不要让圣灵在我们里面担忧。Pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang Kristen adalah melahirbarukan kita pada awalnya. Kemudian dia memimpin kita, dia menghibur kita, dia memberikan kekuatan bagi kita. Apabila kita keluar dari rel, maka dia akan menegur kita. Kalau kita terus mengeraskan hati, dia akan khawatir. Waktu Roh Kudus khawatir, maka kehilanganlah damai di dalam hati kita. Oleh sebab itu, jangan kita mengkhawatirkan Roh Kudus. 我们唱诗我成否叫生灵担忧. Mari kita angkat lagu ini, puji-pujian ini. Apakah aku mengkhawatirkan Roh Kudus? Lagu nomor kedua kita pakai lagu puji-pujian untuk persekutuan wilayah ya. Nomor 26 di Al-Seliuso, nasa 诗篇第32篇. Pujian itu diambil dari Mazmur 32. 假如我们被圣灵光照，我们知道我们有罪，我们要谦卑，我们要悔改，我们不要硬着心。因为圣经告诉我们说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。Apabila kita keluar dari rel, Roh Kudus menerangi hati kita, menyinari kita, menegur kita. Kita tahu kita berdosa. Marilah kita merendahkan hati, kita bertobat. Jangan mengeraskan hati. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dosa, maka Tuhan itu adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. 我们来唱诗篇第32篇. Kita angkat pujian dari Mazmur 32 ini.
要现在向你献上我的祷告，求你拯救我，使我不至于羞愧，隐藏我，保佑我，宽容我，引导我，我要一生至死跟随。我要现在向你献上我的祷告，求你拯救我，使我不至于羞愧，隐藏我，保佑我，宽容我，引导我，我要一生至死跟随。Indonesia. Tuhanku mohon tutupilah dosa-dosaku, ku menyesali pelanggaranku, kepadamu aku mengaku dosaku, sujud di depanmu. Sekarang ku menaikkan doa kepadamu, oh ampunilah sehingga aku hendak sembunyi, lindungi, lindungi, nasihati, ku mau setia ikutmu. Sekarang ku menaikkan doa kepadamu, oh ampunilah sehingga aku hendak sembunyi, lindungi, lindungi, nasihati, ku mau setia ikutmu. Shalom ibu-ibu terkasih dalam nama Tuhan. 姐妹们在主里平安， Bersyukur kita boleh sampai saat ini. 非常感恩我们能够来到今天。 Satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita boleh melewati hari demi hari di tengah-tengah pandemik seperti ini. 在非常特殊的状况当中，我们能够每一天一直走到今天， Tidak mudah bagi kita untuk melewati hari demi hari. 实在不容易。 Tapi saya percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. 但是相信上帝与我们同在，赐福给我们。 Dimanapun ibu-ibu berada, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. 无论你们在哪里，我就是盼望每个人都是安康。 Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan 今天我们要学习一段神的话语， yang diambil dari Hosea pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. 从旧约何西阿书第6章第4节到第6节。 Sebelum kita membaca atau mendengar uraian firman Tuhan, 在这以前， mari kita berdoa. 我们先祷告。 Bapa di dalam surga, 天父上帝， terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. 谢谢你非常的恩典， Ajar kami terus Tuhan untuk mengenal Engkau. 叫我们不断的认识你， Ajar kami juga terus untuk supaya kami dapat menghidupi hidup kami yang dengan pertobatan yang sejati. 叫我们不断的在生命里面常常悔改。 Seringkali banyak orang Kristen 很多基督徒 ketika iman kekristenannya tidak mempengaruhi apa-apa dalam kehidupannya, 当信仰没有产生作用的时候， membuat pertobatan yang dilakukan hanya semu semata. 他所做的悔改不过是形式上的， Pertobatan yang sifatnya hanya sementara, 是短暂的一个悔改， karena orang percaya tersebut tidak tinggal di dalam rantingnya Tuhan.
因为那个信徒没有真正的活出他的信仰。 Tuhan tolong kami 主求你帮助我们， sebagai orang percaya 作为一个信徒， yang telah lama mengikuti Engkau. 这么久跟随你， Ajar kami supaya kami memperoleh satu pertobatan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. 叫我们晓得怎么样做一个神所喜悦的忏悔。 Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. 把这段时间交给主， Biarlah nama Tuhan dimuliakan. 愿你的名的荣耀。 Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Ya. Saya akan membacakan ayat 4 sampai dengan 6, Hosea pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6, dan setelah itu akan diterjemahkan oleh Musneti. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah merembuhkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. 何西阿书第6章第4到第6节，主说：“以法莲啊，我可向你怎样行呢？犹大啊，我可向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如树上的甘露。因此，我借先知砍伐他们，以我口中的话杀戮他们。我施行的审判如光发出。我喜爱良善，不喜爱祭司，喜爱认识神，生于燔祭。” Baik Bapak Ibu-Ibu sekalian, 姐妹们， saya melihat ayat ini adalah ayat yang sungguh menarik bagi saya. 这些的经文对我来说非常有吸引力。 Dalam minggu-minggu ini saya sedang mempelajari, saya sedang merenungkan tentang kitab Hosea ini. 在最近我默想何西阿书， Sepanjang kitab Hosea ini kita bisa menyaksikan bagaimana kebobrokan orang Israel. 从整本的何西阿书，我们可以看见以色列人的生活。 Pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sedang mempertanyakan pertobatan orang Israel. 我们看见上帝怎么样询问以色列人的悔改， Karena pertobatan mereka sifatnya sementara 因为他们的悔改不过是短暂的， dan sangat mudah bagi mereka untuk meninggalkan Tuhan. 他们很容易就离开主。 Sampai saat ini kita juga melihat bagaimana banyak orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan karena sesuatu yang menurutnya lebih berharga daripada Tuhan. 今天我们也看见一些基督徒为了一些他认为是更有价值的，他就离开主。 Banyak orang meninggalkan Tuhan 很多人离开主， oleh karena sesuatu yang menurut mereka itu berharga bagi dirinya sendiri. 因为要追求他认为对他是有益处的， Sehingga dia rela mengorbankan Tuhan di dalam hidupnya. 以至于呢，他把神丢弃。 Mungkin sebelum dia meninggalkan Tuhan, dia pengikut Tuhan yang sangat serius. 也许过去他曾经很认真的跟随主， Dia datang ke gereja untuk beribadah. 他来到教会敬拜主， Dia memberikan persembahan. 参与奉献， Tapi pada akhirnya orang ini meninggalkan Tuhan. 但是结果他还是离开神。 Apakah ini adalah pertobatan yang sejati dalam hidupnya? 这是一个真正的悔改吗？ Bagaimana kita bisa melihat hal itu juga terjadi pada masa Israel pada zaman itu? 我们从以色列人身上可以看见， Mereka memberikan korban bakaran. 他们献上燔祭， Mereka memberikan korban sembelihan. 他们献上各样的祭物， Dan mereka melakukan pertobatan yang sementara sifatnya. 他们也悔改，但是非常短暂。 Dan lalu Tuhan mengkritik mereka. 然后上帝就评论他们， Apakah sudah apa kurangnya orang ini telah memberikan korban bakaran seperti yang Tuhan inginkan?
他们到底缺少什么呢？他们已经把上帝所要的献上。 Apakah kurang lagi ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa Israel harus memberikan korban sembelihan dan mereka memberikannya? 上帝说要献上燔祭各样的祭物，他们都献上了，还少什么呢？ Jadi apa kurangnya lagi, ibu-ibu? 有什么缺乏呢？ Mengapa Tuhan sangat mengkritik mereka? 为什么神不满意呢？ Bahkan menarik di pasal 4 ayat 6, Tuhan mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. 甚至在第4章，上帝评论他们说：“我的民灭亡，因为不认识我。” Pada zaman sekarang juga banyak orang memberikan persembahan. 今天也有不少人献上奉献， Banyak orang datang untuk beribadah. 有很多人来教会聚会， Banyak orang memberikan persembahan untuk orang-orang yang serba kekurangan. 有的人也帮忙一些贫穷的人。 Namun yang terpenting bukanlah itu yang Tuhan inginkan. 其实真正最重要的不是这些， Apakah kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan? 真正重要的呢是我们是不是真的遇见神。 Jadi kita pasti berpikir 我们一定这样想， ketika kita sudah memberikan segala sesuatu yang kita bisa berikan. 当我们觉得我们已经献上我们所能够的， Tapi ada kalanya Tuhan mengkritik kita seperti itu. 但是为什么有的时候神还是不满意呢？ Apakah yang menjadi masalah sebenarnya? 问题在哪里呢？ Permasalahannya karena hati kita, hidup kita, kesetiaan kita tidak tertuju kepada Tuhan. 问题是说我们的心没有真正对准上帝。 Tuhan tidak terlalu peduli seberapapun yang kita berikan. 上帝不太在意我们给了多少， Yang Tuhan pentingkan dalam hidup kita, apakah di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. 上帝所在意的在我们的心有没有他？ Tuhan Yesus pernah mengutip hal yang sama dengan ayat 6 ya. 在第6节里面曾经被主耶稣引用， Di dalam Matius pasal 9 ayat 13. 在马太福音6章第19节19。 Ya. Ya. Tuhan Yesus jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. 主耶稣说：“我要的祭就是一个忧伤的灵，并不是物质上的。” Bukan persembahan yang diutamakan oleh Tuhan dalam hidup kita. 上帝看重的不是我们的礼物。 Banyak orang berpikir bahwa setelah saya memberikan persembahan atau segala sesuatu yang bisa saya berikan, 很多人想，当我已经给了我所能够给的， maka kita boleh sembarangan sesuka hati kita dalam melakukan banyak hal di dalam dunia ini. 然后呢，我既然已经奉献了，我就可以随便在这个世界上做我所要做的。 Dalam konteks kitab Hosea ini, Tuhan ingin agar para umatnya memiliki belas kasihan dan pengenalan akan Allah yang benar melalui perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. 上帝说：“我喜爱良善，不喜爱祭司，喜爱认识神，胜于燔祭。” Sebuah yang mengesankan Tuhan bukan berdasarkan sesuatu kegiatan rohani yang kita lakukan. 在神的心中产生一个很深的印象，不是我们的一些的活动。 Pertobatan sejati seseorang bukan didasarkan pada kegiatan rohani sebanyak mungkin yang kita lakukan dan juga datang ke gereja. 一个人真正的悔改，不在于他有多么多的各样的侍奉的活动，常常来到礼拜堂。 Tapi apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? 但是真正的关键就是说，我们是不是真的遇见神？ Iblis tidak masalah kita datang ke gereja. 魔鬼不怕我们来到礼拜堂， Dia menjadi takut ketika kita datang ke gereja. Ketika 但是魔鬼害怕 kita memberikan hidup kita
kita memberikan segala sesuatu kita dalam tangan Tuhan. 当我们把我们的生命真正献上给主的时候，这是魔鬼所害怕的。 Tuhan, iblis tidak terlalu pusing ketika kita tahu segala sesuatu tentang Tuhan. 魔鬼不在意我们有一些对神的知识认识， Karena dia juga tahu siapa Yesus Kristus. 因为魔鬼也知道耶稣是谁。 Dia tidak pernah takut. 魔鬼不怕， Yang dia takutkan adalah ketika kita mengenal dia melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. 魔鬼所怕的，我们真正的遇见神、认识神。 Kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. 魔鬼所怕的，在我们的生命里面，我们经历神。 Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, 当圣灵在我们里面做工的时候， akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. 他要带领我们进入真理。 Oleh karena itu, kita bisa melihat sungguh menarik Tuhan mengkritik orang Israel pada zaman itu. 所以在何西亚的时代，上帝责备以色列人： Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 我的民灭亡，因为不认识神。 Bagaimana mungkin orang Israel dikatakan tidak mengenal Allah? 以色列人怎么可能不认识神呢？ Karena mereka adalah umat Allah, 他们 ibu-ibu. 不是神的选民吗？ Pada zaman sekarang mereka adalah orang percaya pada zaman ini. 用现在的话说，他们是信徒啊。 Bagaimana mungkin kita tidak mengenal siapa yang kita sembah? 我们怎么不认识我们所敬拜的呢？ Tapi Tuhan katakan, mereka tidak mengenal aku. 但是上帝说，他们不认识我， Mereka tidak menyukai aku. 他们不喜欢我， Mereka tidak mementingkan yang terpenting dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. 他们没有把最重要的放在首位。 Mereka hanya mementingkan datang ke rumah Tuhan, 他们所着重的就是怎么样来到礼拜堂， memberikan korban persembahan, 献上祭物， melakukan ibadah, 参加聚会。 tapi sebenarnya hati mereka tidak ada di dalam Tuhan. 其实他们的心没有在神里面。 Kalau di dalam bahasa terjemahan perjanjian baru, mereka tidak berada di dalam rantingnya Tuhan. 用新约的话说，他们没有在葡萄树的枝子上面。 Tuhan katakan, ketika kita tidak berada di dalam ranting Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. 主耶稣说，这个葡萄的枝子如果不在葡萄树上，它就不能够结果子。 Melekat di dalam ranting 粘在树的， berarti punya makna dekat dengan Tuhan, 表明说与主亲密， mempunyai aliran-aliran yang sama dengan Tuhan. 跟神同一个想法， Aliran maksudnya bukan aliran doktrin ya di sini. 就是说与主同心， Aliran dalam pengertian kita sama, berpikir yang sama tentang Tuhan. 就是说我们思想主所思想的。 Bagaimana mungkin orang yang disebut mengenal Tuhan dikatakan tidak mengenal Tuhan? 怎么可能一个信徒他不认识神？ Sebenarnya bagaimana sih pertobatan sejati yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? 到底上帝所要的真正的悔改是怎样的悔改呢？ Yang terpenting adalah satu perjumpaan kita dengan Tuhan. 最重要的，我们真的遇见神。 Saya percaya ibu-ibu sekalian pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Oh, dalam pergumulan. 我相信在你们的人生里面，你们经历了这一点。 Baik dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita ketika kita diberkati oleh Tuhan. 在我们所人生的经历，或者是上帝赐福给我们的时候， Kita mengenal Dia. 我们认识他。 Dalam pergumulan 在我们的挣扎里面， kita mengenal Dia, bahwa Dia akan memberikan tangannya yang kuat bagi kita. 因为他要把他坚固的手给我们， Di dalam berkat yang melimpah yang kita terima dari Tuhan, 在他丰富的恩典里面， kita tahu Tuhan adalah sumber berkat daripada segala berkat yang diberikan. 我们知道上帝是赐福的泉源。 Seringkali orang mengejar berkatnya, 很多时候人追寻福气， tapi yang terpenting adalah sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. 可是最重要的还是赐福的泉源。 Sehingga dalam perjumpaan kita dengan Tuhan pribadi lepas pribadi,
所以我们每一个人都应该敬畏神， menghasilkan belas kasihan dan pengenalan akan Tuhan yang benar. 产生一个怜悯的心，产生一个真正认识他的心。 Perjumpaan dengan Tuhan akan terlihat dalam hal, saya mencatat ada 4 hal. 遇见神有4方面。 Yang pertama menjadi berkat bagi orang lain. 第一，遇见神的人一定是成为别人的祝福。 Yang kedua tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. 第二，遇见神不会成为别人的绊脚石。 Yang ketiga melayani Tuhan dengan tulus dan setia. 遇见神就是忠信的侍奉。 Dan yang keempat 第四， melayani sesama yang membutuhkan. 遇见神就是服侍需要我们服侍的人。 Keempat hal di atas ibu-ibu bisa lakukan dengan baik, dengan sangat luar biasa 这4点你们都可以做。 tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 我们可以做这4方面的事，然而没有真正的遇见神。 Tapi hal itu hanya terbatas pada moralitas kita sebagai manusia. 我们做刚才所提的4点，不过是因为可能道德上的观念需要， Dan hanya kita sebagai manusia mau membantu orang lain, menolong orang lain, melayani orang lain. 我们这样做就是因为人道的缘故，所以我们帮助人啊。 Semua itu bisa dilakukan di luar Kristus. 在基督以外，我们都能够做这4件事。 Tapi sejatinya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan 但是真正的认识神的人， akan melakukan hal yang seperti ini. 遇见神的人会做这4样， Dikarenakan kita mengenal siapa Allah kita. 认识神我们所认识的， Bagaimana kita bisa menjadi berkat? 怎么样成为别人的祝福？ Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menjadi berkat bagi kita. 耶稣基督首先已经成为我们的祝福， Semua dimulai daripada Tuhan. 一切都是从神主耶稣开始， Tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. 不叫别人跌倒。 Yesus menjadi manusia yang sempurna, yang menjadi teladan bagi kita sehingga kita mampu melakukannya. 耶稣道成肉身，给我们做榜样，让我们能够胜任， Melayani dengan tulus. 很真诚的侍奉， Tuhan terlebih dahulu melayani kita, 因为他先服侍我们， baru kita melayani Dia 我们才能够服侍他， dan melayani sesama. 而且也能够彼此的服侍。 Itu semua dimulai dari Tuhan. 这一切都是从主开始。 Itulah perbedaan antara orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 这就是遇见神的人跟没有遇见神的人不同的地方。 Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan melakukan segala sesuatu yang saya sebutkan tadi itu dengan tujuan saya mau melakukannya. 没有认识神的人也能够做刚才我们所说的这个4样事情，为什么呢？他觉得说，因为我要做道德上的原因， Tanpa dia mengalami terlebih dahulu dari Tuhan. 他可以不认识神做这4样的事。 Begitu istimewanya kita, ibu-ibu, pada saat ini. 我们是那么样的特殊， Kita terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. 我们先被主服侍， Sehingga kita memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. 所以呢，因为他服侍我们，我们得着非常的恩典， Marilah sebagai orang percaya mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. 成为一个已经遇见主的人。 Karena pertobatan yang sejati hanya dapat melalui perjumpaan dengan Tuhan secara 一个 pribadi. 真正的悔改，是因为真正的经历神、遇见神。 Perjumpaan yang sejati membawa kita kepada hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. 真正遇见主的人会同情、怜悯别人。 Perjumpaan yang sejati membawa kita kepada pengenalan yang benar tentang siapa Allah kita. 真正遇见主的人就会真正认识神到底是谁。 Sehingga kita kenal siapa Allah kita sesungguhnya. 所以我们知道我们所敬拜的主，
pengenalan terhadap Allah bukan saja melalui pikiran kita, otak kita yang sedikit ini. 认识神不是光用我们简单的头脑， yang terbatas ini, 非常有限的头脑， tapi melalui hati kita, spiritualitas kita, 乃 kita 是 bertemu 借 dengan 着 Tuhan. 我们里面、我们的内心、我们的心里， Dan akhirnya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. 结果我们知道神在我们的生命里面要我们做什么。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Ibu Museneti untuk berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你的话在世，让我们能够深深的反省一下，这些年日我们所做的一切，是不是因为我们尽力了主，或者是因为道德上、因为人道上的缘故？求主帮助我们，能够有一个真正的悔改，长远的悔改，长长的悔改，不是暂时性的。Terima kasih Bapa kami di dalam surga untuk firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk benar-benar serius mendalami apa yang kami dengar, agar pertobatan kami bukan pertobatan yang seperti kabut cepat berlalu, tetapi pertobatan yang dalam, pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sering-sering kami lakukan, supaya hidup kami selalu bersih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 谢谢。最后我们唱这个七团契的诗歌第32首yang terakhir, kita nyanyi puji-pujian dari buku Wilayah, yaitu Ku persembahkan hidupku, 我愿意奉献. Kenapa kita mempersembahkan hidup kita? Karena Tuhan terlebih dahulu mempersembahkan, memberikan hidupnya kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita juga mempersembahkan hidup kita. Aku persembahkan hidupku bagimu. You